mufriqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maksud dia apa anak-anak? Maksudnya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi siapakah yang Allah janjikan Allah tu akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga? Ialah anak-anak yang berada di hadapan ataupun di layar skrin bersama-sama dengan saya pada hari ini. Sekiranya bersama dengan saya, korbankan masa dari segi internet, korbankan masa dari segi waktu yang ada ni, walaupun kita dah mula terlewat 15 minit, jadi kita korbankan sedikit masa itu untuk kita mencari ilmu agar Allah itu akan mudahkan jalan bagi kita menuju ke syurga pada suatu hari nanti, insya-Allah. Baik, di hadapan saya paparkan jadual waktu peperiksaan ujian penilaian kelas KAFA bagi kohort 2021 dan juga 2020, di mana mata pelajaran amali solat dan penghayatan cara hidup Islam telah pun selesai dilaksanakan di peringkat sekolah masing-masing, dan insya-Allah pada 1 hari bulan September sehingga 30 hari bulan September adalah merupakan ujian syafawi lisan Al-Quran yang akan dilaksanakanlah di peringkat sekolah, yang akan dinilai oleh guru-guru di peringkat sekolah. Cuma bagaimana kaedah pelaksanaan itu kami masih menunggu lagi sebab nanti hari Isnin kami ada taklimat guru besar, mungkin unit akademik akan maklumkan berkenaan pelaksanaan ujian syafawi Al-Quran tersebut. Baik, kemudiannya pada 4 hingga 7 hari bulan Oktober adalah merupakan peperiksaan bertulis. Yang bertulis ni lah, di mana kertas bahasa Arab akan diduduki pada hari Khamis, iaitu bersamaan 7 hari bulan Oktober 2021, di mana bermula daripada jam 2.30 petang sehingga jam 4.30 petang. Masa yang diperuntukkan adalah selama 2 jam dan kod kertasnya adalah UPKK 0601. Untuk tahun ini kita panggil sebagai Lurah Al-Quran, dan di masa-masa yang akan datang kita akan kenali kertas UPKK ini sebagai bahasa Arab. Terutamanya bagi adik-adik yang sekarang pakai sukatan pelajaran yang terkini lah, KAFA, kurikulum KAFA 2.0 itu, maka nanti kertas dia akan berubah menjadi kertas bahasa Arab. Okey, di sini juga saya paparkan takrifan grade UPKK. Dalam peperiksaan UPKK kita ada 4 takrifan grade utama sahaja. Yang pertama, grade A. Grade A adalah merupakan pelajar-pelajar yang mendapat markah di antara 80 hingga ke 100. Bagi pelajar-pelajar yang mendapat 80 hingga ke 100 ini adalah dikategorikan sebagai pelajar-pelajar yang cemerlang. Tetapi bagaimana kita nak menjadi pelajar yang cemerlang di peringkat daerah maupun di peringkat negeri? Pelajar-pelajar kena pastikan markah pelajar-pelajar ataupun markah anak-anak mesti mendapat melebihi daripada 95 ke atas, barulah boleh dinobatkan sebagai pelajar yang cemerlang di peringkat daerah dan juga negeri. Tapi kena ingat nak jadi pelajar yang cemerlang di peringkat daerah dan negeri, ke semua mata pelajaran tersebut mestilah mendapat keputusan 95 ke atas. Baik, kita lihat kepada takrifan grade B pula, iaitu pelajar yang mendapat markah di antara 60 hingga 79. Bagi calon yang mendapat markah di antara 60 hingga 79 ini, dia adalah dikategorikan sebagai mendapat keputusan yang baik. Manakala bagi grade C pula, iaitu 40 hingga 59%, pelajar-pelajar ini dikategorikan sebagai calon yang lulus, terutamanya bagi kertas bahasa Arab. Suka saya ingatkan, bagi kertas bahasa Arab ini kita tak bolehlah nak meletakkan harapan yang tinggi sangat untuk mendapat A, tapi sekiranya dapat A itu dah bersyukur, kerana itulah tiket pencapaian kita. Tetapi bagi saya, dalam mata pelajaran bahasa Arab ini, kalau kita dah dapat C itu pun sebenarnya kita dah dikira sebagai yang terbaik. Kerana bahasa Arab ni adalah satu mata pelajaran yang bukan memang bahasa asing untuk kita, yang kita tak guna pun secara rutin harian. Tapi bila kita dapat C itu, orang kata dah cukup bagus lah. Cikgu-cikgu kat sekolah pun dah kira bangga lah jika anak-anak dapat C. Okey, kemudian bagi takrifan D pula, iaitu 0 hingga 39%, pelajar-pelajar ini dikategorikan sebagai calon yang gagal ataupun tidak mencapai tahap. Tapi hari ini perkongsian ilmu anda bersama dengan saya, insya-Allah saya cuba bantu bagaimana kita nak ubah grade D itu supaya berubah menjadi C, yang C itu kita nak ubah menjadi B, dan yang B itu kita nak ubah menjadi A. Manakala yang A itu kita nak kekalkan supaya menjadi A, dan dia akan menjadi yang terbaik di kalangan yang terbaik. Baik,
Kita lihat kepada format pentaksiran UPKK bagi kertas bahasa Arab, di mana dalam kertas bahasa Arab dia terbahagi kepada dua bahagian. Dia satu kertas sahaja, satu kertas tetapi dia ada dua bahagian. Dua bahagian tersebut ialah yang pertama ia dikenali sebagai Al-Qismu Alif. Al-Qismu Alif ini adalah merupakan soalan-soalan yang berbentuk objektif. Apa itu soalan objektif? Soalan objektif adalah merupakan soalan yang telah diberi pilihan jawapan. Maksudnya kita baca je, dia go through untuk kita, mudahkan kita dapat jawapan kat situ lah. Dia merupakan soalan yang pelbagai bentuk. Di antaranya aneka pilihan. Aneka pilihan ni ada 10 soalan dan dia biasanya bermula dengan soalan pertama. Soalan pertama tu biasanya kalau buka je muka surat yang pertama tu, awak akan jumpa soalan pertama sekali memang soalan aneka pilihan. Dia ada 10 soalan. Di mana kebiasaannya soalan pertama hingga soalan kelima tu melibatkan gambar lah. Gambar buah-buahan ke, gambar sayur, gambar jam, gambar haiwan. Kemudian yang masuk soalan 6 hingga ke 10 itu dia dah menguji kita kepada kefahaman. Baik, yang kedua dia adalah merupakan soalan berbentuk padanan. Padanan tu apa? Padanan tu adalah merupakan soalan berbentuk suaian. Dia ada dua bentuk soalan padanan. Yang pertama dia diberi 5 soalan dan 5 jawapan. Maksudnya pelajar suaikan 5 soalan dan 5 jawapan lah. Ataupun dia ada 5 soalan, 2 jawapan. Contohnya diberi di sebelah kanan tu adalah nama-nama bulan. Kemudian di sebelah kiri ada 2 bulan yang dinyatakan, iaitu bulan Islam dan juga bulan Masihi. Maksudnya pelajar pilihlah mana satu. Ataupun mungkin diberi contoh-contoh ayat. Di sebelah kiri tu dia ada Al-Jumlatul Ismiyah ataupun Al-Jumlatul Fi'liyah. Dia ada 2 bentuk padanan dekat situ. Dan kemudian yang ketiganya ialah merupakan soalan betul atau salah. Betul atau salah ini dalam konsep soalan UPKK bagi bahasa Arab, dia ada 5 soalan sahaja. Di mana jawapan yang betul itu lebih banyak berbanding jawapan yang salah. Kelazimannya jawapan yang positif itu lebih banyak berbanding jawapan yang negatif. Maksudnya jawapan yang betul tu akan ada lebih banyak lah. Kebiasaannya jawapan yang betul tu ada 3, jawapan yang salah tu ada 2. Okey. Kemudian kita beralih kepada soalan isi tempat kosong. Isi tempat kosong ni kalau dahulunya dia ada 5 soalan dan dia ada 5 jawapan. Tetapi mutakhir ini dia ada 5 soalan, dia ada 6 jawapan. Kenapa dia ada 5 soalan, dia ada 6 jawapan? Sebenarnya dia buat 5 soalan, 6 jawapan itu supaya dia nak minimalkan pelajar berlakunya kesilapan dekat bahagian tersebut. Kerana kalau kita ada 5 soalan, kita ada 5 jawapan. Bila ada 5 soalan, ada 1 soalan awak salah, bererti ada lagi 1 pasangan yang akan salah. Itu kalau kita dapat jumpa 1 pasangan yang salah. Kalau ada lagi pasangan yang salah, maksudnya kat situ dia akan berlaku keterisan untuk pelajar dapat markah yang terbaik kat situ. Itu sebabnya JAKIM ubah format tu sedikit, di mana dia ada 5 soalan, ada 6 jawapan, supaya kita nak minimalkan pelajar buat kesilapan dekat situ. Baik, dan yang terakhir dia merupakan beri jawapan pendek. Beri jawapan pendek ni contohnya diberi kita gambar rusa, kemudian dikosongkan tempat tu, ghazalun, 1 huruf tertinggal, ataupun diberi kita perkataan inabun yang berterabur. Contoh diberi ba, ain, nun. Pelajar kena susun. Ataupun cantumkan. Itu dinamakan sebagai beri jawapan pendek. Okey, dia untuk bahagian alif ini mempunyai bilangan soalan sebanyak 35 soalan dan markahnya adalah 40 markah. Di mana soalan nombor 1 hingga soalan 30 markahnya adalah 1 soalan 1 markah, dan soalan 31 hingga soalan 35 1 soalan 2 markah. Jadi keseluruhan untuk bahagian A ini adalah 40 markah. Baik, kita lihat kepada Al-Qismu Ba pula. Al-Qismu Ba adalah merupakan soalan-soalan yang bukannya kata tak ada jawapan, ada jawapan, tetapi dia memerlukan pelajar itu berfikir seketika. Dan jawapan yang diberi itu bukannya satu sahajalah. Jawapan yang dikeluarkan itu boleh jadi jawapan yang banyak. Contohnya dia merupakan soalan berbentuk respon berpandu. Apa itu soalan berbentuk respon berpandu? Respon berpandu adalah merupakan soalan yang diberi contohnya teks, petikan. Maksudnya jawapan tu ada dekat
kawasan yang diberi. Itu yang dinamakan berpandu. Pelajar rujuk kepada latihan yang berpandu, teks yang berpandu itu. Kalau dahulu soalan 1 hingga soalan 5 semua jawapan ada dekat situ. Dan soalan yang terakhir biasanya diuji tentang hal. Tapi sekarang soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3 jawapannya ada dipetikkan. Soalan nombor 4 dan nombor 5 itu pelajar kena fikir seketika. Jawab ke Ahmad. Dia dah tulis dalam tu nama-nama adik dia. Jadi pelajar kena kira lah dekat situ. Ataupun mungkin dia suruh bezakan mana satu, tuliskan satu ayat ismiyah, tulis satu ayat fi'liyah. Itu dinamakan sebagai soalan kebat lah. Dan yang kedua, dia merupakan respon terhad. Respon terhad ni adalah merupakan soalan yang diuji. Apa sahaja soalan yang diuji tentang itu sahaja jawapan yang perlu diberi. Contohnya, dia tanya kita, tuliskan 5 nama bulan-bulan Masihi. Maksudnya pelajar tak boleh masukkan jawapan selain daripada bulan-bulan Masihi. Itu yang dinamakan sebagai respon terhad. Ataupun bina ayat. Kalau dia dah beri zahaba, maksudnya pelajar tak boleh ubah zahaba menjadi yazhabu, ataupun zahaba menjadi azhabu atau yazhabu, tak boleh. Jadi maksudnya kat situ itu yang dinamakan respon terhad. Apa yang diuji itu sahaja pelajar kena gunakan. Kemudian bahagian ba ini dia mempunyai 30 soalan. Kalau dicampurkan 35 campur 30 soalan, dia ada 65 soalan. Kalau dahulunya soalan UPKK untuk bahasa Arab ni, dia paling banyak pun muka surat dia ada 7. Tetapi dalam format yang terkini, muka surat dia ada 14 atau 15 muka surat. Dia ada 14 atau 15 muka surat. Contoh nanti pelajar-pelajar boleh lihat pada modul yang kita edarkan, yang saya ada buat tu nanti, akan diedarkan dalam 24 hari bulan tu nanti kepada sekolah-sekolah. Nanti boleh tengoklah contoh soalan Arab UPKK tu, itulah format dia sebenarnya. Kemudian dia mempunyai markah untuk bahagian ba ni 60 markah dan dicampurkan dia jadi 100%. Dan pelajar kena gunakan masa yang ada untuk kedua-dua bahagian ini selama 2 jam. Maksudnya di sini 2 jam pelajar kena aplikasi masa tersebut sebaik yang mungkin lah. Selalunya bila kita lihat pelajar ni jawab kata bahasa Arab paling cepat 15 minit dan paling lama adalah selama 1 jam. Jadi kat situ kena ubah sedikit lah supaya kita dapat menjawab dengan baik dan menghasilkan kualiti markah yang terbaik juga. Okey, dia mencakupi sukatan pelajaran tahun 3 sehingga ke tahun 5. Apa yang ada dekat tahun 3 hingga tahun 5, itulah yang ada dekat dalam buku teks awak tu. Itu yang kena belajarlah, kena fahamkan. Baik, kita nak lihat kepada tajuk-tajuk yang berada di dalam tahun 3. Yang ini saya tak masuk lebih mendalam sebab saya percaya di sekolah cikgu-cikgu ada buat Google Meet dan mengupas sedikit tajuk-tajuk ini secara mendalam. Cuma saya nak pergi sepintas lalu dan di mana tajuk yang sedikit berat tu barulah saya sentuh secara mendalam lah. Baik, yang pertama ialah Al-Fawakih. Al-Fawakih ialah buah-buahan. Al-Fawakih tanqasimu ila isnani aqsamin. Buah-buahan ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, Al-Fawakihul Mahalliyah. Mahalliyah ni, anak-anak ingatlah perkataan mahal. Ingatlah perkataan mahal. Ingatlah buah durian. Buah durian tu sebiji mahal. Jadi bila mahal, ingatlah buah durian. Buah durian kategori apa? Dia adalah kategori buah-buahan tempatan. Yang kedua, Al-Fawakihul Mustawradah. Mustawradah ni adalah buah-buahan import ataupun buah-buahan luar negara. Ataupun erti kata lain dia ada al-fawakihul kharijiyah ataupun al-fawakihul dakhilah. Kharajah dengan dakhalah. Tu pun nanti ada dalam modul yang saya buat tu. Nanti boleh tengok contoh soalan tu nanti. Itulah nama baru dia. Dakhalah dengan kharijiyah. Jadi kena tengok kat situ. Jadi macam mana nak membezakan buah-buahan tempatan dan juga buah-buahan import? Buah-buahan tempatan ini dia ditanam di merata tempat. Contohnya dia ada dekat surau, dekat tepi masjid, dekat belakang sekolah, dekat tepi rumah, dekat kampung halaman, tepi jalan dan sebagainya. Tetapi buah-buahan import ni, pelajar-pelajar kena ingat, nak kenal dia sahaja, kena tahu dia punya biji benih asalnya datangnya daripada luar negara dan dia tidak boleh ditanam di merata tempat dalam iklim Malaysia. Baik, saya pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu Al-Khudaru dan juga Al-Bakul. Al-Khudaru ni adalah sayur-sayuran. Al-Bakul ialah rempah ratus. Al-Khudaru dalam buku teks dia ada 6 di mana 1 Al-Bukul, Al-Bakul dan 5 lagi adalah merupakan Al-Khudar. Yang Al-Bakul ni iaitu Zanjabilun Halia.
yang al-khudar, zanjabilun, bazinjanun, tomatimun, kurunbun dan juga batotisun. Tetapi dia ada penambahan, dia tak sama dengan buah-buahan. Buah-buahan tidak ada penambahan setakat ini dalam soalan UPKK. Tapi untuk al-khudar, al-bakul ini dia ada penambahan nama-nama lain, nama-nama sayur yang tidak ada dalam buku teks itu dikeluarkan. Contohnya basalun iaitu bawang, thumun bawang putih, bamiatun bende, filfilun cili dan kor'un, Qaf Ra Ain, Qur'an iaitu labu. Qur'an ini saya dah buat analisa. Qur'an ini popular dan banyak ditanya dalam ada 3 kali ditanya dalam soalan UPKK melibatkan gambar labu itu. Jadi pelajar kena tahulah. Baik, yang ketiga ialah al-hayawanatu. Al-hayawanatu ialah haiwan-haiwan. Al-hayawanatu tanqasimu ila salasatin aqsamin. Haiwan ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah al-hayawanatul alifa, iaitu haiwan-haiwan jinak, peliharaan, mudah dibela, mudah didampingi, mudah disayangi. Alif, ingat alif. Itulah perkataan-perkataan yang saya sebut tadi. Yang kedua ialah al-hayawanatul muftarisa. Selain muftarisa, dia adalah al-hayawanatul wahsyiyah. Muftarisa ataupun wahsyiyah. Dia adalah kategori haiwan buas ataupun haiwan liar. Dan yang ketiga ialah al-hasyarat. Al-hasyarat ni ialah kategori serangga. Serangga di dalam buku teks ada 3 sahaja, iaitu namlun, ingat nun, mim lam, ingat mim, ingatlah semut M dekat tengah tu. Kemudian nahlun, lebah, ba'udatun ialah nyamuk. Setakat ini tidak pun ada soalan yang menguji kita tentang laba-laba, angkabut. Tidak ada uji kita tentang sur-sur, lipas. Kalau ada pun farasyatun, iaitu rama-rama. Dia setakat ni yang saya jumpa serangga ada 4 sajalah yang pernah keluar dalam UPKK. Selain tu tak ada lagi. Setakat ni belum ada lagi. Dan mungkin tahun ni pun tak ada sebab ni pandemik. Tak mungkin dikeluarkan kita soalan yang susah sebab ramai yang tak bersemuka kan. Memang tak bersemuka pun, bersemuka secara alam maya aja. Okey, kemudian tajuk al-a'dad wal arqam Ustaz tinggalkan dahulu sebab tajuk ini berkait dekat darjah 4 dan darjah 5 dan Ustaz akan bincang dekat darjah 5 nanti. Ustaz nak pergi kepada tajuk yang kelima dalam tahun 3 iaitu lughatul fasli. Lughatul fasli ialah bahasa-bahasa yang digunakan pakai di dalam bilik darjah. Di antaranya assalamualaikum. Pelajar perlu jawab waalaikumsalam. Sabahal khair, sabahan nur, masa'al khair, masa'an nur. Kemudian perlu tahu maksud kiaman, maksudnya bangun. Ijlis, duduk. Uskut, diam. Iqra', baca. Unzur, lihat. Isma', dengar. Syukran jazilan, terima kasih. Jawapannya afwan, sama-sama. Dan juga digunakan sebagai illa liqa' ma'assalamah. Itu di antara tajuk-tajuk yang ada dalam tahun 3 yang perlu diberi perhatian. Okey, kemudian kita lihat kepada tajuk-tajuk yang berada di dalam tahun 4. Baik anak-anak, suka saya ingatkan di sini, dalam banyak-banyak tahun, tahun 4 ini adalah merupakan tahun yang paling mencabar. Kerana tajuk dia kalau dilihat, dia ada 6, tapi sebenarnya bila saya kupas, dia bukan ada 6, dia akan ada 8 tajuk di situ. Dan soalan banyak uji kita tentang tajuk-tajuk yang berada di dalam tahun 4. Iaitu yang pertama sekali ialah al-awqat. Al-awqat tu apa? Al-awqat ialah waktu. Waktu ni terbahagi kepada 4. Yang pertama, waktu subahi, pagi. Waktu nahari, tengah hari. Masai, petang. Laili, malam. Sabahan, masaan, naharan, lailan. Pelajar kena tahu. Kemudian dalam tajuk waktu, pelajar kena tahu sebab kenapa saya suruh hafal tajuk-tajuk waktu itu? Kerana kadang-kadang soalan uji kita dengan contohnya Muhammad bangun pagi pada waktu bila? Muhammad makan tengah hari pada waktu bila? Muhammad pulang ke sekolah pada waktu bila? Muhammad bermain bola pada waktu bila? Muhammad membaca Yasin pada waktu bila? Okey. Itu semua kena tahu. Dan yang kedua, tajuk yang kedua di bawah al-awqat ialah as-sa'at. As-sa'at ni ialah jam. Pelajar kena tahu dekat jam ini ada 2 bahagian yang perlu diambil kira. Yang pertama ialah jarum tepat dan yang kedua ialah minit. Jarum tepat pelajar kena tahu kena mahir gunakan konsep al-a'dad wal ma'dud. Contohnya wahidun dia jadi al-wahidah. Isnani jadi as-saniyah. Salasa jadi as-salisah, rabi'ah jadi arba'ah. Dekat situ kena tahulah. Kemudian kena tahu juga konsep minit. Minit dia macam mana? Minit dia kalau tamaman maksudnya tepat.
Kalau ar-rubu'u maksudnya 15 minit. Kalau as-sulus maksudnya 20 minit. An-nisfu maksudnya 30 minit. Pelajar kena hafal 4 paksi utama yang berada dekat bahagian kanan. Kemudian di bahagian kiri itu sama sahaja seperti yang ada di bahagian kanan, cuma tambah illa sahaja. Contoh, kalau bahagian ini 15 minit dia jadi ar-rubu'u, tapi kalau 15 minit dia akan jadi illa rubu'u, ditambah. Yang ini as-sulus, dia pergi ke 40 dia akan jadi illa sulus. Jelas Baik, kemudian tajuk yang ketiga, ni tajuk yang ketiga dalam tahun 4 sebab hari-hari. Al-ayyam tanqasimu thalathatin aqsamin. Hari-hari ni terbahagi kepada 3. Yang pertama al-ayyam fil usbu', hari-hari dalam seminggu. Seminggu ada 7 hari. Tabda'u biyaumil ahadu. Dia mesti bermula dengan hari Ahad. Kemudian yang kedua, al-ayyam fid dirasiyah. Dirasiyah ni, ingatlah perkataan madrasah. Madrasah tu sekolah, dirasiyah ialah persekolahan. Ada 5 hari persekolahan, tabda'u bi yaumil isnaini. Dan yang ketiga, al-utlah, iaitu cuti persekolahan. Dia ada 3 kategori kat situ lah. Dalam banyak-banyak nama hari, hari yang paling susah nak tulis ialah hari Rabu, al-arbi'a'u. Dalam tajuk hari juga, pelajar kena tahu konsep al-yaum. Al-yaum maksudnya hari ini. Amsi, semalam. Ghadan, esok. Qabla, sebelum. Ba'da, selepas. Kemudian, ghadan tu maksudnya esok punya esok. Dia langkah 2 hari. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang keempat. Tajuk yang keempat ni dia pecah lah. Yang ini yang keempat, yang ini yang kelima. Yang pertama, Asyuhurul Miladiyah. Asyuhur Miladiyah ni dia ada nama lain. Selain Miladiyah, diguna Masihiyah, diguna Malayuyah. Miladiyah, Masihiyah, Malayuyah. Dia ada mim dekat depan. Bila ada mim kat depan, anak-anak ingatlah kata kunci M. M tu Melayu. Dia nak kalender Melayu lah ni. Kemudian yang kedua tajuk di bawah Asyuhur ini ialah Asyuhurul Hijriyah, Asyuhurul Islamiyah, Asyuhurul Arabiyah. Itu nama-nama lain dia. Hijrah, Islamiyah, Arabiyah. Itu maksudnya dia nak bulan-bulan Islam. Kemudian dalam tajuk Asyuhur, pelajar kena tahu konsep peristiwa-peristiwa yang ada pada bulan tersebut. Apa peristiwa-peristiwa yang ada dalam bulan tersebut. Pelajar kena tahulah. Contohnya bulan Muharram, apa peristiwa dia. Bulan Ogos, apa peristiwa dia. Bulan Mayu, apa peristiwa dia. Bulan Zulhijjah, apa peristiwa dia. Kemudian kena mahir juga tentang Qabla. Qabla sebelum, Ba'da ialah selepas. Baik, tajuk yang seterusnya ialah Ad-Dhamair dan juga Al-A'dad wal-Arqam. Ustaz kupas dekat darjah 5 nanti. Sebab tajuk ni ada dekat darjah 5. Dan Ustaz nak masuk pada tajuk yang ke-8. Dia 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Ismul Isyarah. Ingat isyarah, ingatlah isyarat. Isyarat tu apa? Isyarat ialah kata tunjuk. Tunjuk. Qarib, qarib dekat, ba'id jauh. Qarib ialah dekat, ba'id ialah jauh. Dalam qarib, dalam ba'id dia ada 2, iaitu lil muzakkar untuk muzakkar, lil muannas untuk muannas, iaitu muzakkar untuk yang lelaki tidak ada laisal wujud ta marbuta fi akhir kalimah, tidak ada ta marbuta di akhir kalimah, dan juga yang muannas al wujud ta marbuta fi akhir kalimah, dia ada ta marbuta di akhir kalimah. Tetapi untuk muannas ni walaupun dia tidak ada ta marbuta, kadang-kadang diguna juga. Contohnya ummun. Ummun tak ada ta marbuta. Bentun tak ada ta marbuta. Dia ada ta maftuha. Kemudian ukhtun pun tak ada ta marbuta. Dia ta maftuha. Tapi kenapa diguna hazihi ataupun tilka? Kerana dia adalah kategori perempuan. Ummun ibu, bentun budak perempuan, ukhtun ialah kakak. Okey. Saya masuk kepada tajuk yang ada dalam tahun 5. Yang pertama sekali ialah Al-A'dad wal-Arqam. Macam mana kita nak hafal? Anak-anak kira beruntunglah sebab UPKK tahun ni diuji, anak-anak diuji daripada tajuk nombor 1 sehingga ke 150. Tetapi adik-adik awak yang sekarang pakai sukatan KAFA 2.0, UPKK dia nanti akan diuji dengan nombor 1 hingga 1000. Sebab itu sukatan baru, nombor 1 hingga ke 1000. Okay, macam mana kita nak hafal nombor? Kalau kat sekolah saya tak semua hafal, saya suruh hafal formula saja. Dia mesti hafal nilai digit SAR dahulu. Macam mana nak hafal nilai digit SAR?
Nilai digit sah belakang dia semua ada ta marbutah kecuali wahidun dan juga isnani, iaitu salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun. Tu belakang semua ada ta marbutah. Yang kedua, kita kenal nilai digit belas. Nilai digit belas belakang dia akan ada asyarah, ain, shin, ra. Sa ditambahkan dengan asyarah. Contohnya, salah satun tambah dengan asyarah, dia akan jadi salah satu asyarah. Tun itu ubahkan baris atas. Arba'atun asyarah. Tun jadikan ta. Arba'ata asyarah. Khamsata asyarah. Yang berubah wahidun. Wahidun buangkan huruf waw, maka dia akan jadi ahada asyarah. Isnani buangkan huruf nun di belakang, maka dia akan jadi isna asyarah. Yang lain kekal guna konsep sa tadi yang saya ajar. Kemudian yang ketiga, nak kenal nilai digit puluh. Macam mana nak kenal nilai digit puluh? Nilai digit puluh, sa yang saya ajar tadi, ditambahkan dengan waw nun, kemudian kita buangkan ta marbuta yang ada dekat nilai digit sa tadi. Contohnya, Ustaz nak guna 50 dalam bahasa Arab. Ustaz ambil 5 dalam bahasa Arab ialah khamsatun. Ustaz tambahkan dengan waw dan nun. Khamsatun tambahkan waw dan nun, Ustaz buangkan ta marbuta. Jadi dia akan jadi khamsuna. Yang tak boleh guna formula ini adalah asyaratun, ishruna dan juga samanuna. Dan yang terakhir ialah nilai digit ratus. Nilai digit ratus ni macam mana nak kenal? Depan dia mesti ada perkataan mi'atun. Mim, alif, hamzah. Hamzah itu hamzah yang ada rumah. Ta marbuta. Siapa yang buat mim, alif, hamzah tak ada rumah, ta marbuta, salah. Ataupun mim, hamzah, ta marbuta pun salah. Okey, saya pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu adawatul istifham, iaitu kata soal ataupun kata tanya. Kata soal ini yang boleh dinyatakan dia tidak ada formula khas. Kata soal ini tak ada formula khas yang boleh saya kongsikan. Cuma pelajar kena hafal lah. Dia kalau ada pun contoh samanu. Samanu tu harga. Jadi bila tahu harga, dia nak tanya tentang nilai. Kalau nak tanya aina, dia mesti menanyakan tentang tempat. Yang tajuk adawatul istifham, saya tak boleh nak ulas lebih lah sebab dia tak ada kata kunci kat situ. Okay. Kita pergi kepada tajuk ad-dhamair. Ad-dhamair ialah kata ganti nama diri. Dhamir ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah dhamir munfasil. Munfasil ialah kata ganti nama diri yang tidak bercantum, yang tak bersandarkan dengan kalimah yang lain. Contohnya, anta tilmizun. Anta satu tempat, tilmizun satu tempat. Maksudnya kat situ, dia tak bercantum. Anta satu, tilmizun satu. Dia tak bercantum. Itu yang dipanggil sebagai munfasil. Yang muttasilnya pula ialah yang bercantum. Contohnya, pernah dengar perkataan ummi, madrasati. Madrasatun ditambahkan dengan ana, maka jadi madrasati. Ummun tambah dengan ana, maka dia jadi ummi. Itu yang dipanggil sebagai dhamir muttasil. Kemudian dia ada formula khas dekat dhamir ini. Kalau belakang ada tanwin, maksudnya dia untuk 3 dhamir, iaitu huwa muslimun, anta muslimun, ana muslimun. Kalau belakang ada ta marbuta, dia ada 3 dhamir yang boleh digunakan, iaitu apa dia? Hiya muslimatun, anti muslimatun, ana muslimatun. Okey, kalau di belakangnya ada alif nun pula, dia ada 2 dhamir yang digunakan, iaitu huma muslimani, antuma muslimani. Okey, yang keempat, kalau belakangnya ada waw nun, dia ada 3 dhamir yang boleh digunakan, iaitu hum muslimuna, antum muslimuna, nahnu muslimuna. Dan yang terakhir, formula yang terakhir, kalau di belakangnya ada alif ta, 3 dhamir yang boleh digunakan, iaitu hunna muslimatun, antunna muslimatun dan juga nahnu muslimatun. Baik, saya beralih kepada tajuk yang terakhir dalam tahun 5, iaitu al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah ialah ayat-ayat lengkap, ayat-ayat sempurna, ayat-ayat yang mudah difahami. Dia terbahagi kepada 2. Satu, al-jumlatul ismiyah, dan yang kedua, al-jumlatul fa'liyah. Al-jumlatul ismiyah hiya al-jumlati tabda'u bil isim. Ayat-ayat nama ni ialah ayat-ayat yang mesti dimulakan dengan kata nama. Dan al-jumlatul fa'liyah pula ialah ayat-ayat yang mesti dimulakan dengan kata kerja. Perbuatan lah, mesti mula dengan perbuatan. Baik, kaifa yusyaru ilal isim, macam mana kita nak kenal isim? Nak kenal isim, anak-anak ingatlah
5 huruf saja. Apa yang 5 huruf? Datin. D-A-T-I-N. Datin tu apa? D ialah domir. Kalau ada domir, dia kategori isim. A tu apa? A ialah adawatul, A tu ialah alif lam. Sorry. A alif lam. D tadi domir. A alif lam. T apa? T ialah tanwin. Kalau belakang tu ada tanwin, tu ialah isim. Kemudian yang keempat, I. I tu apa? Adawatul istifham dan juga isim isyarah. Dan yang kelima ialah N. N tu apa? N ialah nama. Nama tu adalah nama-nama orang atau nama-nama tempat lah. Kemudian untuk fi'il pula, fi'il ni dalam tahun 5 diuji 2 saja fi'il. Walaupun dia ada 3, tapi UPKK uji 2 saja. Iaitu fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Fi'il madhi ni perbuatan yang telah berlaku, tu fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni nak kenal depan dia mesti ada tina, ta, ya, nun, alif. Ta, ya, nun, alif. Tina tu apa? Ta untuk perempuan, tazhabu. Ya untuk lelaki, yazhabu. Nun untuk siapa? Nazhabu, iaitu kami. Alif untuk siapa? Alif untuk saya, iaitu azhabu. Okey, itu antara tajuk-tajuk yang adalah dalam tahun 5. Okey, ini di antara bentuk-bentuk arahan yang saya pasti bahan ini saya dah kongsikan bersama dengan anda semua semalam. Jadi yang ini boleh baca. Sekiranya tak faham waktu peperiksaan nanti, bolehlah angkat tangan dan bertanya dengan pengawas yang menjaga peperiksaan tersebut. Tetapi gunakan bahasa yang sopan lah. Bukannya guna bahasa yang tidak sopan dan terus direct minta jawapan. Cakap, Ustazah, izinkan saya nak bertanya tentang arahan ini. InsyaAllah guru yang jaga itu akan membantu untuk menjelaskan arahan tersebut. Baik. Kita lihat jenis-jenis soalan. Jenis-jenis soalan ni dia ada 2. Yang pertama ialah soalan objektif, ada 40 markah, dan soalan subjektif ada 60 markah. Okey, semua ada bahan kan yang mana sempat print tu, boleh conteng kertas tersebut. Yang mana tak ada, boleh lihat nanti ada kemudahan untuk mencetak. Bolehlah mencetak dan buat nanti. Saya perlukan respon jawapan daripada anak-anak lah. Jadi boleh buka mikrofon nanti untuk berikan respon sama-sama sebab kita nak belajar sama-sama pada hari ini. Baik, di sini saya nak lihat kepada fil hadiqati mi'atun wa khamsatun wa thalathuna zahratan. Ini adalah soalan MCQ UPKK tahun 2016 iaitu bulatkan jawapan. Kat sini tak perlu kita jelaskan maksud fil hadiqati dan kita tak perlu jelaskan maksud zahratan. Tetapi yang saya nak nyatakan adalah kita nak cari kata kunci yang ada kat sini. Digariskan mi'atun wa khamsatun wa thalathuna. Anak-anak kena ingat kertas tu adalah kertas awak. Jadi contenglah nanti kertas tu waktu peperiksaan buat jalan kerja. Sebab apa? Sebab saya ada 2 pengalaman yang cukup manis bagi saya bila pelajar 2 sekolah yang saya takbir jadi guru besar. Buat jalan kerja tu akhirnya dia dinobatkan sebagai pelajar yang cemerlang di peringkat daerah dan juga negeri, iaitu di Solok Musa Bukit Baru. Kemudian di Kampung Gelam pelajar yang terbaik di peringkat daerah. Jadi kalau nak jadi pelajar yang macam tu, kena buat jalan kerja lah, kena conteng-conteng kertas tu. Okey, kita lihat di sini. Mi'atun berapa? Mi'atun ialah 100. Yang kedua ialah khamsatun. Nanti anak-anak tulislah macam ni. Khamsatun tu adalah 5. Kemudian yang ini ialah salasuna. Salasuna ialah 30. 100 ditambahkan 30 ditambahkan dengan 5, maka jawapannya apa? Saya minta respon boleh buka mikrofon untuk beri saya jawapan lah. Jawapannya apa? Dal. Okey, jawapannya ialah dal. 135. Okey. Nanti buatlah macam ni dalam kertas peksa, tulislah macam ni 100 tambah 5 tambah 30, maka akan dapat jawapan. Baik, kita lihat yang kedua. Yang kedua ialah najihuna. Ni kata kuncinya. Siapa yang ada kertas boleh tulis kat sini, bulatkan waw nun. Ustaz tak nak ajar terjemahan, Ustaz nak ajar cari kata kunci. Najihuna, bila ada waw nun, kita nak guna dhamir apa dekat sini? Home. Dhamir apa? Home. Home. Tak apa, beri jawapan. Kalau salah Ustaz betulkan. Okay, ingat kalau ada waw nun dekat sini, dia maksudnya dhamir yang boleh digunakan ialah home. Kalau hiya mesti digunakan, belakang dia ada ta marbuta. Huma belakang dia mesti ada alif nun dekat sini. Hunna belakang dia ada alif ta dekat sini. Baik, kita lihat yang ketiga. Soalan ketiga, samanu. Samanu ni maksudnya harga.
Bila harga dia melibatkan nombor. Jadi kita nak guna jawapan apa kat sini? Kam. Ya, kita nak menggunakan jawapan kam. Kalau Aina dia nak tanya tentang tempat. Man nak tanya tentang siapa, Mata nak tanya tentang situasi. Bila? Okey, kita beralih kepada contoh soalan yang keempat. Baik, ni gambar apa ni? D5. Ya, ni gambar D5. okey, ma makna laimunun? Lemon. Limanun, D5. tufahun, Apple. apple, inabun, Anggur. anggur. Jadi di mana satu jawapannya? Okey, jawapannya ialah ba. Siapa kata dal tadi salah lah. Dal tu inabun tu anggur. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Ini adalah gambar buah durian. Tetapi dekat alif ba jim dal ini tidak ada satu pun jawapan ditulis sebagai durianun. Maksudnya dia ada nama lain. Ma makna tufahun? Apple. Abu Sya'rin, ingatlah Sya'rin. Sya'rin ni rambut, ingatlah rambutan. Syaukatin durian, duri, tajam, garfu, dan jawafatun ialah jambu batu. Jadi di manakah jawapannya? Jim. Okey, jawapannya ialah Jim. Okey, mari kita lihat soalan tanda betul atau salah. Okey, Hia, Ustaz nak tanya Hia. Hia ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Baik, sini perempuan. Maksudnya dia balance. Bila balance, jawapan dia akan jadi apa? Betul. Okey, kita lihat yang kedua. Anta ni ialah lelaki. Tilmizatun ada tamarbuta. Murid perempuan. Okey, sini lelaki, sini perempuan. Dia tak balance. Maksudnya Salah. okey, at-tabibu yang ini tak ada tamarbuta, maksudnya dia untuk siapa? Lelaki. Mujtahidun dekat sini tak ada tamarbuta. Ya, dia untuk lelaki. Maksudnya sini L. Maksudnya jawapannya betul sebab dia selari. Okey, zahabat kata asalnya ialah zahaba ditambahkan dengan hiya. Zahaba ditambahkan dengan hiya, maka dia jadi zahabat. Zahaba tambah hiya. Hiya tu untuk perempuan. Muhammadun untuk lelaki. Kat sini P, kat sini L. Maksudnya dia tidak selari, maka jawapannya ialah salah. Dan yang terakhir ialah antuna. Antuna ialah untuk perempuan. Mujtahidatun ada alif ta untuk siapa? Perempuan. Maka jawapannya jawapannya betul. Sebab dia selari lah. Dia selari. Sini perempuan, maka jawapannya betul. Okey. Yang ini buat sama macam soalan satu yang Ustaz tunjuk tadi, nombor tadi. Atas dia nanti tulislah, contenglah. Sita ni berapa? Sitatun. 6. Asyarah 10. 6 tambah 10 jadi 16. Sama tak dekat sini? Sama. Okey, kita nak lihat kepada soalan yang kedua. Sab'atun wa salasuna. Sab'atun berapa? 7. 7. Salasuna 30. 37. Sama tak? Tak sama. Salah. Okey. Khamsatun berapa? 5. Tis'una berapa? 90. Maka 95. Sama tak dekat sini? Sama. Okey, 115. Mi'atun berapa? 100. Khamsa berapa? 5. 5. Asyarah berapa? 10. 100 tambah 5 tambah 10 jadi tak 115? Jadi. Okey, mi'atun 100. Samaniyatun 8. Ishruna 20. Baik, 100 tambah 20 tambah 8 jadi 124. Betul ke salah? Salah. Macam ni tadi Ustaz kata, jawapan yang betul akan ada lebih banyak berbanding jawapan yang salah. Okey, sekarang kita nak sesuaikan di antara perkataan yang diberi dengan tajuk-tajuk yang telah dipelajari. Baik, kaifa. Kaifa ni di bawah tajuk apa? Ada watul istif. Ya, ada Dawatul watul istifham. istifham. Al-khamis
Di bawah tajuk apa? Al-Ayyam. Ayam. Al-Ayam. Kataba, 3 huruf yang berbaris di atas. Di bawah tajuk apa? Domer. Gomer. Domer. Salah. Fi'il. Fi'il. Ya, Fi'il. fi'il madhi. Di perbuatan yang telah berlaku. As-subahi. Al-Awqat. Al-Awqat. Okey. Hiya pula. Gomer. Al-Dhamair. Apa maksud lil ghaibah? Lil ghaibah ni untuk perempuan. Perempuan. Yang ghaib lah. Yang ghaib yang ghaib untuk perempuan. Okey, kita pergi kepada aneka pilihan, gariskan jawapan. Baik, yang pertama sekali bulatkan saya perkataan nahnu. Bila ada nahnu, belakang dia mesti guna waw nun atau ta marbutah. Waw nun. Nah, okey. Yang kedua, ada alif ta. Bulatkan alif ta dekat sini. Najihatun. Jadi kita nak guna dhamir apa kat sini? Hunna. Punna. Hunna. Kalau nak guna huma, dia tak akan ada alif ta, dia akan ada alif nun. Najihani. Dia akan jadi huma. Okey, yang ketiga, anta. Anta ni untuk lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Mana satu jawapan yang melibatkan lelaki? Mustahidun. 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 Baik, yang keempat, antuma. Antuma syaratnya untuk 2. Okey, saya dah ajar konsep dia yang kat sini tadi. Kalau 2 dia nak guna apa? Alif. Alif. Ya, nun. alif nun. Zahibani. Kalau guna alif ta, dia dah berbalik kepada sini. Hunna, ya. Okey, dan yang terakhir, Isra wal Mi'raj. Bulan berapa ni? Rejab. Ya, Rejab. bulan Rajab. Untuk bulan Muharram, peristiwa yang ada Yaumu Ashura, awal Muharram, ma'al hijrah. Itu bulan Muharram punya peristiwa. Okey. Yang seterusnya, soalan membezakan atau asingkan. Dia bezakan yang mana satu miladiah, mana satu hijriah. Ingat miladiah ada mim. Mim ni gantikan dengan huruf M. M tu Melayu. maksudnya Melayu. Bagus, pandai. Okey, sekarang kita nak cari kalender Melayu dan kita nak asingkan kalender hijrah. Baik. Februari kalender yang mana? Miladiah. Okey, miladiah. Safar, Hijriah. hijriah. Okey, Yulio, Miladiah. miladiah. September, Miladiah. miladiah. Rajab, Hijriah. hijriah. Okey. Ini di antara jawapan yang biasa kita gunakan. Ini biasa. Dia boleh jadi bezakan haiwan jinak, haiwan liar, buah tempatan, buah luar negara. Boleh jadi macam tu. Okey, kita beralih kepada soalan berbentuk isi tempat kosong. Okey, bulatkan saya tilmizan. Ada tanwin dekat sini. Nampak tanwin ni? Nampak. Okey. Bila ada 2 tanwin di atas ni, kat sini kena guna nombor. Kat sini kena guna nombor. Okey, jadi apa jawapan yang boleh digunakan kat sini? Pomsuna. Bagus, homsuna. Okey, yang kedua, antunna. Bulatkan antunna. Bila ada antunna, kita belakang dia nak guna apa? Mesti ada apa Alif kat ta. belakang? Alif ta. Bagus. Jadi apa jawapan yang nak digunakan? Mustahidatun. Baik, yang ketiga, Fatimah. Fatimah ni perempuan. Tadi Ustaz dah ajar. Kalau fi'il mudhari', dia mesti ada tina, ta, ya, nun, alif dekat depan. Sekarang kita nak guna mana? Tata'allamu. Ya, tata'allamu. Okay, yang keempat, dia ada nombor kat sini. Konsep dia sama soalan 1. Dia ada nombor kat sini. Maksudnya kalau ada nombor kat belakang ni mesti ada apa? Ya, dia mesti ada 2 tanwin di atas. Maka jawapan dia apa? Musliman. Okey, yang kelima ialah kata soal. Jadi kata soal apa yang boleh kita masukkan di sini? Man. Okey, ini di antara soalan isi tempat kosong lah. Okey, seterusnya adalah berbentuk susunan. Nampak macam mudah tapi pelajar salah buat. Okey, ni gambar apa ni? Strawberry. Okey, strawberry dalam bahasa Arab apa dia? Faraulatun. Ejaan dia faro waw lam. Okey, yang kedua ialah gambar apa ni? Terung. Terung dalam bahasa Arab ialah alif zal nun jim alif nun. Okey, dekat sini perlu tak kita letak baris? Sedangkan soalan tak ada baris pun. Perlu letak baris tak? Tak perlu. Tak perlu. Kalau tak diberi baris, jangan buat baris dah.
Okey, seterusnya kita masukkan huruf-huruf yang tertinggal. Baik, huruf yang tertinggal di sini. Yang ini huruf apa yang tertinggal ni? Sod. Basalun. Sod, basalun. Kalau kata pelajar tak tahu nak masukkan, dia kata basalun. Dia tulislah sa dulu. Ataupun basalun, sin dulu. Ataupun basalun. Kemudian cuba cantumkan, tengok yang mana satu yang pernah cikgu awak ajar. Kalau kata basalam, macam tak betul je. Basinlam pun tak betul. Basotlam, betul. Ambillah perkataan tu. Okey, yang kedua, gambar apa ni? Rusa. Wazalun. Rusa dalam bahasa Arab apa dia? Wazalun. Wazalun. Yang tertinggal huruf lam. Lam. Okey, kita beralih kepada soalan terakhir untuk bahagian alif. Al-Qismu alif punya soalan. Okey, yang ini sambung ke huruf. Ni nampak macam soalan darjah berapa ni? 2. Darjah 1. Ni macam soalan darjah 1, cantum-cantum huruf. Tapi bila ustaz tanda kata UPKK sebenar, ada pelajar yang tak boleh cantum. Macam mana nak boleh dapatkan cantum semua? Pelajar kena tahu hukum sombakut. SOMBAKUT. Som tu apa? Som tu huruf-huruf yang sombong. Dia tak nak cantum sebelum, tak nak cantum selepas. Ba tu apa? Ba ialah baik hati. Dia bagi cantum sebelum dan juga selepas. Kut tu apa? Kut kalau dia dah bagi cantum sebelum, dia tak nak bagi cantum selepas. Ataupun dia dah bagi cantum selepas, dia tak nak bagi cantum yang sebelum. Itu kena ingat hukum sombakut. Okey, to dengan mim boleh sambung tak? Boleh. Mim dengan Boleh. alif boleh sambung? Boleh. Alif dengan to boleh sambung? Tak, maksudnya kat sini dah terputus, dia jadi satu suku kata. To dengan mim boleh sambung? Boleh. Maksudnya dia akan ada dua suku kata dekat sini. Baik, kita lihat yang kedua. Jim dengan alif boleh sambung? Boleh. Alif dengan mim boleh sambung? Tak boleh. Maksudnya dia dah jadi satu suku kata kat sini. Mim dengan waw boleh sambung? Boleh. Boleh. Waw dengan sin boleh sambung? Tak boleh. Maksudnya dia terputus dekat sini. Maka dia akan jadi 3 suku kata. Macam ni jadinya. Okey, nun dengan jim boleh sambung? Boleh. Jim dengan mim boleh sambung? Boleh. Mim dengan ya boleh sambung? Boleh. Ya dengan ta marbuta boleh sambung? Boleh. Boleh. Maksudnya kesemua boleh sambung. Ini huruf-huruf yang baik hati lah. Diberi sambung untuk keseluruhannya. Baik, kita nak lihat kepada jenis soalan bahagian subjektif. Subjektif. Okey, kita lihat kepada bahagian susun ayat. Okey, macam mana kita nak susun ayat? Pertama sekali pelajar, bila dapat soalan susun ni, dia jangan terus susun. Pertama sekali kena lihat kat sini, mufidah. Kalau mufidah, maksudnya awak boleh susun ayat tu bermula dengan ismiyah ataupun boleh bermula dengan fi'liyah. Kena tahu kat situ. Tetapi kalau diubah kat sini, pernah jadi UPKK 2000 berapa Ustaz tak ingat, jumlatan ismiyatan. Dia nak kat depan tu semua isim je. Dan dia pernah jadi jumlatan fi'liyatan. Kat depan tu semua fi'il sahaja. Jadi bila dapat soalan, yang ini memang tak ubah ratib. Yang dia berubah kat sini adalah mufidah. Kena tengok. Baik, kaedah menyusun dia, pertama sekali pelajar-pelajar kena cari kalau 3 huruf, 3 perkataan yang diberi, formula dia mesti baris depan, kemudian yang akhir sekali dia mesti baris atas. Kenapa yang akhir tu baris atas? Kerana dia tidak ada harful jar. Tetapi kalau ada 4 perkataan macam ni, lazimnya Ustaz kata dia punya penyusunan baris depan tiada, kemudian yang keempat tu ialah berbaris bawah. Jadi sekarang saya nak ajar awak cari yang terakhir sekali, dia ada 4 perkataan, carilah yang ada baris bawah dulu. Baik, mana yang ada baris bawah kat sini? Maghrib. Ya, al-maghribi. Al-maghribi tu baris bawah, maksudnya pelajar kena letak itu nombor 4. Dia bukan yusolli, sebab yusolli tu lam baris bawah, ya tu tanda mati. Maghribi tu baris bawah, yang itu nombor 4. Okey, kita dah dapat nombor 4. Sekarang kita nak cari nombor 1 dan nombor 2. Okey, nombor 1 kita boleh guna nama orang ataupun kita boleh guna dengan fi'il, betul? Okey. Jadi apa jawapan yang boleh kita masukkan? Muhammad.
Muhammad solat al-maghribi. Bagus. Muhammad yusalli solat al-maghribi. Ini kalau bermula dengan isim. Kalau bermula dengan fi'il, dia akan jadi yusalli Muhammadun solat al-maghribi. Dia boleh jadi macam tu. Dia berubah. Dia bersilang lah. Nombor 1 pergi nombor 2, nombor 2 balik nombor 1. Okey, kita beralih contoh soalan yang kedua bahagian susun ayat. Ini berbeza dengan yang tadi Tengok kat sini, formula dia. Kalau ada domir, ada isim isyarah, ada istifham. Ustaz dah nyatakan kat sini, wajib diletakkan di hadapan. Jadi konsep dia sama macam yang tadi. Yang keempat mesti berbaris di bawah. Kat sini mana baris bawah? Al-madrasati. Al-madrasati. Maksudnya yang ini kita kena letak yang keempat. Okey, kemudian kita nak cari nombor 1. Dia tergolong tak dekat yang ada ni? Ada tak yang kat sini yang tergolong dekat formula warna biru ni? Ana. Ada. Maksudnya Ana. nombor 4 kita dah dapat, kita dah jumpa nombor 1, betul? Sebab ana ni kena wajib letak kat depan. Kemudian yang tinggal fi dengan a'mal. Jadi pelajar kena ingat, kalau ada fi, ada huruf-huruf yang pendek, dia adalah harful jar. Bila harful jar, dia akan duduk dekat nombor 3. Bila ada harful jar, huruf-huruf yang pendek, dia akan duduk dekat nombor 3. Ana A'malu fi Ana madrasati. a'malu fil madrasati. Ana a'malu fil madrasati. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Okey, konsep dia sama. Kita cari perkataan yang keempat berbaris di bawah. Apa dia? al-baiti. 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 Okey, kita nak cari nombor 1 pula. Mata. Okey, bagus. Mata. Okey, sekarang yang tinggal ila dengan raja'ta. Kalau ustaz kata kalau ada perkataan yang pendek, dia kena letak nombor berapa tadi? 3. Ya, jadi apa jawapan yang boleh kita jadikan kat sini? Mata roja'ta ila baiti. Okey, mata raja'ta ilal baiti. Bagus, tahniah. Lumba-lumba nak jawab Okey, kita lihat kepada soalan membeza dan juga mengenal pasti. Okey, dia suruh bezakan di antara isim dan juga fi'il. Okey, macam Ustaz cakap tadi, isim nak kenal dia mesti ada datin. D-A-T-I-N. D domir, A alif lam, T tanwin, I isim isyarah ataupun istifham, N tu ialah nama. Baik, sekarang kat sini mana kategori isim? Muhammad. Muhammadun. Selain Muhammadun, Kursiyun. Al-Kursi, sebab dia ada alif lam. Syarat Muhammadun ialah nama, syarat Al-Kursi ialah A yang tadi, alif lam. Okey, fi'il dekat sini apa pula? Yajlisu. 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 Baik, yajlisu. Tahniah, yajlisu. Ala tadi ialah harful jar. Harful jar ni ialah penyambung ataupun kata sendi. Okey, kita lihat kat sini domir. Mirsamun tambah apa jadi mirsamuha? Okey, pelajar kena hafal mula-mula dia punya domir munfasil. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Okey, dia nak ha. Kita pergi kepada hu, huma, hum, ha. Ha dekat sini. Okey, bila ha, maksudnya kita akan cari domir munfasil yang berhenti dekat jari nombor 2 ni. Huwa, huma, hum, maka kat sini apa dia? Ya. Ya, maka jawapan dia apa? Jawapannya ialah ya. Baik, kita pergi soalan nombor 2. Dia nak ka. Kita ambil mutasil dia. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka. Maksudnya jari yang tengah atas sekali. Kita ambil pula munfasil dia, mesti berhenti jari yang tengah atas sekali. Okey. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jari yang tengah sekali apa? Anta. Anta. Maksudnya ialah anta jawapannya. Entah. Dan yang ketiga mirsamuna, iaitu nahnu lah dekat sini. Ibu jari bawah ni. Ya, dia akan jadi nahnu. Hafal tak dia punya formula ni? Awak hafal tak? Apa? Hafal. Kena hafal Kalau boleh guna jari yang mula-mula ambil jari yang pertama, 5 jari ni untuk warna hitam tu. Kemudian itu untuk munfasil, yang warna merah tu guna balik untuk mutasil. Jadi awak boleh jawab soalan seperti ini nanti. Baik, kita pergi kepada soalan berikutnya, nak menulis isim isyarah. Isim isyarah ni kalau dahulu soalan dia
Selepas isim isyarah dia ada tulis haza, hazihi atau zalika tilka. Tapi sekarang UPKK akhir 2019 dia tak ada tulis, dia terus tulis isim isyarah. Maksudnya pelajar kena tulis haza ke, hazihi ke, zalika tilka. Ini dinamakan sebagai soalan aras tinggi, kebat. Dia tak ada tulis apa pun, jadi pelajar boleh masuk lebih daripada satu jawapan. Okey, kita lihat kat sini. Qalamun tak ada ta marbuta. Kita nak guna Haza. Haza. baik, Haza. haza. Selain haza kita boleh guna jawapan apa? Zalika. Zalika. Ya, zalika. Maksudnya awak tulis haza pun betul, awak tulis zalika pun betul. Tapi kalau awak tulis hazihi, Tak. Salah. eh? Okey, yang kedua, majallatun. Ada ta marbuta. Hazihi. Hazihi. Selain Haza. hazihi, Tilka. Hazihi tilka. tilka. Okey, yang ketiga, bintun. Bintun ialah murid perempuan atau budak perempuan. Bintun. Hazihi. Ya, hazihi. Kenapa dia tak boleh guna haza? Sebab dia murid perempuan. Ya, boleh Sebab dia, perempuan. ya, sebab dia adalah untuk perempuan. Kalau dalam periksa tak tahu bentun tu apa, ingat je nama perempuan dia akan Benti, kan? Benti. Fatimah binti apa? Dia tahu bentun Benti. Untuk perempuan lah. Okey. Kemudian kita nak tulis nombor di dalam perkataan. Okey, 35. Asingkan dahulu, yang ini untuk rumah 5, yang ini rumah 30. Maksudnya kat sini rumah 5, kat sini rumah 30. Okey, apa jawapan yang nak digunakan dekat sini? Khamsatun wa salasuna. Khamsatun wa salasuna. Bagus, tahniah. Okey, kemudian sama juga konsep dia. Ni 3, ni 60. Ni 3, ni 60. Jadi kita nak guna jawapan apa dekat sini? Salah satu wa situna. Situna. Salah satun wasituna. Okey, yang ketiga, yang ini 8, yang ini 70. Ni 8, ni 70. Apa jawapannya? Samaniyatun wasab'una. Sama niatun wasab'una. Baik, saya nak tanya, kalau dekat bahagian soalan macam ni, anak-anak tak tulis baris, markah penuh, satu soalan 2 markah, ni 2 markah, ni 2 markah, 2 markah. Awak tak tulis baris, agak-agak pemeriksa bagi berapa markah kat sini? Penuh. Ya, pemeriksa akan bagi markah penuh walaupun kita tak buat baris, dengan syarat ejaan tersebut kena betul. Betul. Okey, seterusnya tulis nombor di dalam angka Arab. Ni sama macam konsep kita jawab soalan pertama sekali, soalan objektif tadi yang Ustaz suruh conteng atas kertas tu. Buatlah jalan kerja dia. Okey, mi'atun berapa? 100. Salah satun 3. asyarah 10. 10. Baik, 100 tambah 10 tambah 3, maka dia jadi berapa? 113. Ya, 113. Okey, yang kedua, mi'atun. Mi'atun ni tadi berapa? 100. 100. Khamsatun 100. berapa? 5. 5. 5. Ishruna 20. 20. 100 tambah 20 tambah 5, maka dia akan jadi 125. 125. 125. Okey, mi'atun berapa? 100. 100. 100. Sama niatun berapa? 3. 8. 8. Bukan 3 Salah sunah berapa? 30. 30. Baik, 100 tambah 30 tambah 8, maka jawapannya ialah 138. 8. pengalaman Ustaz tanda kertas. Pelajar silap tulis kedudukan nombor. Dia tulis nombor 1 dekat sebelah kanan, nombor 3 dekat sebelah kiri. Maksudnya dekat situ dah jadi 311. Kena ingat, nombor dan juga jam kedudukan dia sama macam nombor Melayu. Cuma ubah dalam angka Arab sahaja. Jelas kalau tulis 1 ni dekat sini, 3 dekat sini dah salah. Awak kena ingat, kalau awak jawab lebih daripada 150, maksudnya dah salah. 150 saja. Tapi kalau awak tulis 311, dah salah tu. Okey, kita nak pergi kepada soalan melibatkan jam. Okey, as-salisa. As-salisa sama dengan salasa. Jam 3. 3. Okey, one nisfu. Nisfu tu maksudnya setengah. Maka jawapannya ialah 3.30. Kalau kat sini tak guna koma, kita guna nokta bertindih, boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau kita guna tanda palang boleh? Boleh. Tak boleh. Palang tak boleh. Tanda yang palang tu, slash tu tak boleh. Tu dah jadi 3/30. Okey. Kemudian khamisa ni berapa? Jam 5.
Jam 5. Okey, ar-rubu'u menghala ke kanan. Suku. 30. Ya, suku. Suku Suku. suku tu 15. ya 15. 15. 15. Okey, as-sadisah. Ni yang berubah sikit. Dia dalam a'dad ma'dud dia panggil sadisah, tapi dalam a'dad kita panggil sittah. Ma'dud dia kita panggil as-sadisah. Okey. Kemudian kat sini sadisah ialah 6. Illa thulus. As-thulus ialah 20. As-thulus ialah 20. Illa thulus ialah berlawanan, maka dia akan jadi 40. 40. Tetapi dekat sini dia bukan jawapannya 640 sebab dia ada illa. Bila ada illa, pelajar kena ingat jam itu kena tolak dengan berapa? Kena tolak dengan 1. Jam. Maka dia akan jadi 540. Ingat, kalau ada illa sahaja, jumpa dekat sini kalau di perkataan tu nombor, ada illa sahaja, automatik dekat jam ni kena tolak 1. Kalau perkataan pula nak tulis daripada nombor, nak tulis kepada perkataan, dia lebih daripada 30, sekarang ni lebih 30 minit, dia jadi dia 40 minit, maksudnya lebih 30, dia dekat sini kena tambah 1. Kena ingat kat situ. Okey, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Sikit lagi nak habis Okey, soalan melibatkan petikan. Bila dapat soalan petikan, pertama sekali, sama ada suka atau tidak, mahir ataupun tidak, pelajar kena baca petikan. Kenapa kena baca petikan? Bila kita tak baca petikan, bila soalan tanya, kita tak akan jumpa je. Baca petikan tak sampai 5 minit pun. Jadi baca petikan kenal pasti. Biasanya bila kita baca petikan, saya ajar murid saya, bila baca petikan pelajar kena senaraikan dia punya konsep one husband and five wife. Iaitu untuk kenal pasti how, bagaimana. Kemudian kena tahu man, siapa, why, when, what, tu semua kena senaraikan lah. Bila kita tahu, kita akan tahu apa kehendak soalan itu nanti. Okey, kita lihat kepada soalan. Saya nak ajar macam mana dapat 2 markah, macam mana dapat 1 markah, macam mana tiada markah langsung. Baik, kita lihat kepada soalan pertama. Liman hazihi usratun. Man, siapa? Dia tanya, siapa punya keluarga ni? Jadi kat petikan kita nak ambil jawapan yang mana? Hazihi usratun Muhammad. Baik, hazihi usratun Muhammadun. Hazihi usratun Muhammadun. Ini dapat 2 markah. Tapi kalau awak tulis Muhammadun sahaja, dapat berapa markah? 1. Ya, dapat 1. Tapi kalau kita tulis Zainab, dapat berapa markah? Kosong. Sebab dia tak berkenaan dengan petikan tersebut. Okey, yang kedua, maza ya'malu abuhu. Maza, apakah? Ya'malu abuhu, pekerjaan bapa dia. Mari kita tengok kat petikan. Mana cerita tentang bapa dia? Abuhu Ya'qub. Okey, lagi? Wa Abuhu Ya'qub. fil madrasati Ibtidaiyati wataniyati. Okey. Kalau awak tulis jawapan daripada ini, Abuhu Ya'qub huwa muallimun fil madrasati ibtidaiyati wataniyati, dapat 2 markah. Ataupun awak tulis bermula selepas koma, huwa muallimun fil madrasatil ibtidaiyati wataniyati, 2 markah. Tapi kalau awak tulis muallimun, maksudnya awak akan dapat 1 markah. Maknanya dia akan dapat 1 markah kat situ. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Aina ta'malu ummuhu. Aina ni kat mana? Di mana? Bila biasa aina, jawapan dia akan melibatkan fi. Jadi kita nak carikan petikan. Fi, dia nak tanya jawapan tu mesti ada fi tetapi dia berkait dengan mak dia. Okey, sekarang kita nak carikan petikan yang berkait dengan mak dia tapi ada jawapan fi. Okey, apa jawapan dia? Hiya muhasibatun fi banki. Okey, bagus. Tetapi kalau salin daripada Ummuhu Zainab, dapat 2 markah tak? Dapat. Ya. Dapat. Dapat. Ummuhu Zainab hiya muhasibatun fil banki, 2 markah. Ataupun awak salin hiya muhasibatun fil banki, 2 markah. Tetapi kalau jawab fil banki sahaja, maka dapat 1 markah.
Okey. Seterusnya, Ustaz nak tanya dalam petikan ni, ada berapa nama yang awak jumpa? Boleh sebutkan tak nama-nama yang awak jumpa dalam petikan ini? Muhammad, Zainab, Muhammad, Muhammad. Zainab, Abu. Kita tengok satu baris. Kita cari satu baris dulu. Okey, baris pertama, siapa nama yang ada? Muhammad, Abu. Yaqub. Okey, yang kedua? Zainab. Zainab. Lepas tu dia ada nama Muhammad. Muhammad tadi dah ada. Okey, yang ketiga, ada tak nama lagi? tak, Jamilah. Ada. Jamilah, Jamilah dekat sini bukan nama sebab dia ada Wahia Jamilah. Apa yang ada kat situ? Nama yang ada kat situ? Siapa perasan? Oh tu. Ukhtu kakak. Ukhtuhu Fadilah. Fadilah. Ya, Fadilah. Fadilah. Maksudnya dekat sini Fadilah. ada 4 nama iaitu Muhammad, Yaqub, kemudian Zainab dan juga Fadilah. Muhammad tu keluarga dia, Yaqub tu bapak dia, mak dia nama Zainab, kakak dia ialah Fadilah. Okay, sekarang kita cari dekat sini. Siapa nama mak dia? Zainab. Zainab. Siapa nama kakak dia? Fadilah. Fadilah. Okey, kemudian dia boleh jadi dekat soalan nombor 4 ni juga, dia boleh jadi dia tuliskan berapakah bilangan lelaki yang ada dalam cerita tu tadi dan bilangan perempuan yang ada dalam cerita tu tadi. Pernah terkeluar pernah jadi. Okey, kemudian kita lihat soalan kelima, menterjemahkan perkataan ke dalam bahasa Melayu. Muallimun, ma makna muallimun? Cikgu, guru lagi. Guru lelaki. Kalau tulis cikgu pun tak ada masalah, tulis guru pun tidak ada masalah. Baik, Jamilatun, ma makna Jamilatun? Cantik. Okey. Cantik. Dekat sini, guru lelaki ni markah penuh dia 1, cantik ni markah penuh dia 1. Okey, Ustaz nak tanya kat cantik ni, katalah awak salah tulis ejaan cantik, ca alif nun ta ya kaf. Ca alif, awak tambah alif, kemudian kaf ni jadi kaf. Markah penuh kat sini 1. Agak-agak berapa awak dapat? 1 ke kosong? Penuh. kosong, Ya, kosong, pemeriksa akan bagi 1. So, Dia akan bagi markah penuh. Sebab kat sini bukan soalan jawi. Soalan ni bukan soalan jawi. Ni soalan nak menguji kita tentang mufradat. Awak tahu tak kalimah tu? Jangan risau, pemeriksa baik-baik hati. Kat sekolah je pemeriksa ni dia agak straight sikit penandaan kertas dekat sekolah. Okay, yang terakhir kita nak membina ayat. Baik, bagaimana kita nak membina ayat? Kalau dahulunya UPKK, kalau tak silap saya 2017-2018, soalan ni mula popular 2018 dengan 2017. Kalau dahulunya soalan bina ayat ni, pelajar bina 2 perkataan sahaja dapat markah penuh 2. Contohnya dia tulis haza kitabun, zalika kitabun, pelajar dapat markah penuh 2. Tetapi semenjak 2019 kemudian 20 tak ada UPKK, tahun 21 ni ada balik, format dia mesti bina lebih daripada 2 perkataan baru boleh dapat 2 markah. Jadi kat sini daripada nak 1 markah ni, macam mana kita nak jadikan 2 markah? Agak-agaknya kita nak tambah ayat apa lagi dekat haza kitabun tu? Membaca. Membaca tak boleh. Kita boleh tambah haza kitabun fil madrasati. Okey, bagus, boleh. Buku ini di sekolah. Ataupun haza kitabun fil hakibati, buku ini di dalam beg. Haza kitabun alal maktabi. Alal maktabi. Fil maktabati, di perpustakaan. Alal maktabi, di atas meja. Boleh. Okey, yang kedua, muslimatun. Muslimatun ni biasanya kita gunakan dhamir. Hiya muslimatun, anti muslimatun, ana muslimatun. Ni semuanya kalau ditanda ni dapat 1 markah saja. Okey, macam mana kita nak ubah 1 markah tu jadi 2 markah? Kita ambil hiya muslimatun. Tadi mufradat cantik, tadi kita belajar cantik kan? Cuba tambah dekat muslimatun untuk hiya tu. hiya Jamilatun. Ya muslimatun jamilatun. Bagus. Hiya muslimatun jamilatun. Dapat 2 markah. Ataupun paling senang ingat, hiya muslimatun fil madrasah. Dah senang. Di sekolah. Ataupun hiya muslimatun fil masjidi. Dah senang ingat. Dapatlah dekat situ 2 markah. Okey, Ustaz nak pergi yang ketiga, qara'a.
Qiraah ni kena ingat pelajar tak boleh buat ayat suka-suka tentang qiraah ataupun jalasa. Dia kalau ada melibatkan fi'il, pelajar tak boleh jadikan yaqra'u. Pelajar tak boleh jadikan taqra'u ataupun tak boleh jadikan iqra', tak boleh. Itu kata asalnya. Sebab ni tadi adalah respon terhad. Dia tak boleh ubah. Jadi pelajar kena ingat kalau qiraah dia mesti untuk lelaki sahaja. Qiraah tambah hiya dia tetap qiraah tambah huwa dia tetap jadi qiraah. Qiraah tambah hiya dia jadi qiraat. Itu sebab kita tak boleh masukkan dengan domir-domir yang lain. Yang ini biasa qiraah ni untuk seorang lelaki. Jalasa seorang lelaki. Kalau fataha seorang lelaki, zahaba seorang lelaki, dia tak boleh guna untuk perempuan. Baik, kat sini qara'a al-Quran dapat satu markah. Muhammadun qara'a al-kitab dapat berapa markah? Dua markah. Kita boleh tambah lain selain al-kitab kan? Kita boleh jadikan qara'a suratu Yasin, 2 markah. Qara'a suratul Fatihah. Qara'a al-Quranul Karim, 2 markah. Qara'a suratul Fatihah, 2 markah. Qara'a suratu Yasin fil masjid, 2 markah. Tapi kalau kita buat qiraah al-Quran 1 markah je lah. Kena ingat kat situ. Baik, katalah di kalangan awak semua hari peperiksaan tu dah tak tahu nak bina ayat macam mana dah. Jadi jangan selalunya bila saya tanda keta bahagian ni, pelajar kerja mudah dia buat apa tau? Dia ambil arahan ni balik. Dia ambil arahan ni, disalin kat sini. Padahal tak ada kaitan pun dengan perkataan ni. Nanti kan lagi yang soalan 2 dia ambil arahan soalan lain, disalin. Ustaz Sazza dia kata kena buat lebih daripada 2 perkataan. Dia pun nampak kepanjang. Salah kat situ. Nak mudah, kalau dah tak tahu sangat, katalah dah tak tahu, mungkin kita pun boleh bina ayat lah. Muslimat tu boleh bina ayat. Tiba-tiba qiraah. Terlupa maksud qiraah ni apa. Alamak, qiraah ni apa kan tanya pengawas pula, pengawas kata Ustazah tak boleh bagi jawapan tu, cuba buat. Dah tak tahu dah. Jangan biarkan kosong, ambil je qiraah ni, tulis di balik kat sini. Muslimatun tak tahu, tulis je muslimatun kat sini. Itu kerja pemeriksa. Awak jangan fikir alah ada markah ke tak ada. Itu semua kerja pemeriksa. Sebab bila kami duduk menanda kertas, biasanya kami ada muzakarah, perbincangan. Kami akan buat perbincangan. Kalau pelajar tulis kitabun, kita boleh tak bagi 1 markah? Biasanya cikgu-cikgu yang tanda kertas kata bagilah ustaz. Kita tak akan kata kosong, tak ada. Kita akan bagi. Sebab itu kelebihan dia menyalin balik perkataan tersebut. Jelas Baik, saya hanya membantu, tetapi anda yang menentukan. Bukanlah Allah, bukanlah mak ayah awak, bukanlah cikgu-cikgu awak. Awak yang menentukan masa depan awak. Sama ada anda nak pilih jalan kecundang, jalan buntu, jalan mati, jalan sahala ataupun jalan penyelesaian. Hari ini baru 13.8. Masih ada masa lagi untuk memperbaiki. Janganlah 13.8 terus cari jalan mati. Carilah jalan penyelesaian. Macam mana kita nak ubah markah kita daripada D itu sekurang-kurangnya jadi C, C berubah jadi B, B berubah menjadi A itu berubah yang jadi yang lebih baik. Jadi pilihlah mana satu jalan. Semuanya ada di tangan anda sendiri. Okey, masa depan anda ada di tangan anda sendiri. Adakah anda ingin jadi seperti ini? Jadi jangan biarkan orang lain cuba-cuba tindas diri kita lah, cari kelemahan kita. Sekarang ni kita dalam musim pandemik, sama-sama kita belajar dengan rakan-rakan kita. Mungkin awak mahir tentang bina ayat, yang kawan seorang mahir tentang susun ayat. Belajar sama-sama. Sekarang boleh Google Meet, boleh video call. Tu gunakan masa-masa tu untuk belajar sama-sama. Okey, Al-Quran jadikan pegangan, As-Sunnah jadikan ikutan, Insaniyah jadikan amalan, kemaafan kunci keselamatan, salap silap, kelemahan insan, kesempurnaan itu hak ketuhanan. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar SRA Jaim Datuk Demang Husin kerana sudi bersama-sama dengan saya pada petang ini. Hampir 1 jam lebih 1 jam 30 minit kita bersama-sama dalam slot perkongsian ilmu
ilmu pada petang ini. Saya menghalalkan segala ilmu yang saya curahkan bersama-sama dengan anda juga, dan saya mohon anda menghalalkan ilmu yang anda kongsikan bersama dengan saya. Saya mendoakan supaya anda diberi kesihatan yang baik, dijauhkan daripada sebarang wabak dan penyakit, kemudian dikurniakan akal fikiran yang cerdas, diberi kemudahan dan syafaat untuk menduduki dan menjawab soalan peperiksaan dengan tenang, hati yang terbuka, serta dikurniakan ataupun diberi syafaat untuk memperoleh keputusan yang cemerlang sama ada di dunia maupun di akhirat. Saya mohon maaf daripada helaian hujung rambut saya sehingga ke hujung kain kafan di kaki saya. Andai kata pertemuan kita pada petang ini mungkin terdapat tersalah bahasa, terguris kata, tersalah bicara, saya mohon maaf banyak-banyak. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.